Berita didik 10 Jun bersama saya Zaiti Zubair. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menyempurnakan istiadat mengarak panji-panji yang di-Pertuan Agong turut berangkat pada istiadat sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong itu adalah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Acara diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya dan dilaksanakan dengan kilang gemilang dan penuh istiadat. Keberangkatan tiba pasangan diraja pada jam 8.30 pagi disambut dengan alunan lagu Negaraku daripada Pacar Ragam Gabungan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ia disusuli terbang lintas hormat 5 pesawat membawa jalur gemilang dan bendera panji-panji ATM diketuai Major Nazrul Nizam Ismail dari nombor 10 Skuadron TUDM. Serentak itu, 21 das tembakan kehormat dilepaskan, 41 bateri istiadat Regimen Artileri Diraja diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Asri Cik Will. Seri paduka seterusnya memeriksa perbarisan terdiri daripada 57 pegawai dan 847 anggota ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM diketuai Pegawai Memerintah Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja Lieutenant Colonel Muhammad Fazli Muhammad Yassin. Selesai pemeriksaan barisan, Gabungan Pancaragam Pusat ATM di bawah pimpinan Major Dom Muhammad Nur Azizah Yahya masuk membuka medan sekaligus istiadat mengarak panji yang di-Pertuan Agong menyusul dengan penuh istiadat ketenteraan dalam tempoh kawat perlahan dan cepat. 5 panji yang di-Pertuan Agong yang diarak terdiri daripada Panji Regimen Askar Melayu Diraja, Panji Regimen Ranger Diraja, Panji Ko'among Diraja, Panji TLDM dan Panji TUDM. Laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali oleh anggota perbarisan bergema pada penghujung istiadat. Ini disusuli bacaan doa. Al-Sultan Abdullah sekali lagi menerima tabik hormat dan lintas hormat ke-55 pesawat ATM sebelum berangkat meninggalkan majlis jam 9.25 pagi. Istiadat melibatkan 131 pegawai dan 1,066 anggota lain-lain pangkat turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Husin dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang. Istiadat berkenaan diadakan 3 kali dalam tempoh 5 tahun pemerintahan bagi setiap Raja Melayu yang dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong, iaitu bagi tahun pertama, tahun ketiga dan tahun terakhir pemerintahan. Sikap dan pemahaman yang betul terhadap pengurusan keuangan akan membantu golongan muda bertindak rasional apabila perlu membuat pilihan atau keputusan melibatkan keuangan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, skim Galakkan Simpanan Pelajar SGSP Anjuran Bank Simpanan Nasional BSN antara contoh program yang dapat membentuk sikap tentang kepentingan pengurusan keuangan pada usia muda. SGSP merupakan pertandingan skim simpanan yang diadakan secara tahunan terbuka kepada murid sekolah rendah dan menengah serta pihak sekolah. Pemenang pertandingan ditentukan berdasarkan peningkatan bersih jumlah simpanan, kekerapan simpanan dan juga purata simpanan sekolah sepanjang tahun. 3 kategori dipertandingkan tahun ini iaitu individu, sekolah dan 1 kategori baru, sekolah pendidikan khas. Majlis penyampaian hadiah berlangsung semalam dihadiri Datuk Dr. Razi Jidin. 206 pemenang diraikan dan mereka membawa pulang hadiah wang tunai keseluruhan bernilai RM295,400. Menurut Ketua Eksekutif BSN, J. Khairil, sehingga April 2022, lebih 800,000 murid dengan jumlah simpanan sebanyak RM537 juta dan lebih 9,000 sekolah di Malaysia telah menyertai SGSP. Ini antara usaha BSN menggalakkan amalan menabung dalam kalangan masyarakat Malaysia. Di sebalik pandangan negatif segelintir ibu bapa mengenai mainan slime, permainan ini juga ada manfaatnya kepada anak-anak. Bukan sahaja membantu perkembangan emosi dan kreativiti, mainan itu juga dapat menguatkan fungsi motor halus. Bermain slime adalah trend yang masih popular dan relevan dalam kalangan kanak-kanak hari ini. Ramai ibu bapa yang tidak gemar anak-anak mereka bermain slime kerana kesan bahan itu yang jika terkena pada rambut agak sukar ditanggalkan.
Namun sekiranya diawasi dengan rapi, bermain slime sebenarnya memberi kebaikan kepada perkembangan anak-anak. Menurut kajian pakar psikoanalisis dan keluarga dari United Kingdom, tekstur slime yang lembut berbanding tanah liat atau dough dapat meredakan stres dan menyalurkan emosi. Aktiviti bermain slime yang memerlukan banyak gerakan tangan adalah antara cara inovatif melatih kekuatan mengawal halus dan ketangkasan di bahagian tangan. Jika anak-anak anda kerap menggunakan gadget, mungkin anda boleh mengalihkan perhatian mereka dengan mengajak bermain slime. Bermain slime dapat menghilangkan rasa bosan serta membuatkan anak-anak terleka sekaligus hilang kebergantungan terhadap gadget. Selain murah dan boleh dibuat sendiri di rumah, slime dapat mengembangkan potensi dan kreativiti anak-anak. Boleh sahaja dibeli terus dari kedai, bagaimanapun pembuatan slime DIY dengan pelbagai warna dan tekstur mengikut kreativiti anak-anak dapat memberi lebih kepuasan untuk si pemain. Keputusan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka sepenuhnya bergantung kepada universiti itu sendiri. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Ahmad Masrizal Mohamad berkata, keputusan itu perlu diambil kira dari segala aspek mengikut keupayaan universiti. Yang penting ialah keupayaan universiti untuk memastikan bahawasanya akhirnya insya-Allah pada akhir tahun ini kapasiti untuk belajar di universiti di dalam kampus itu mencecah lebih kurang dalam mungkin 90%. Yang penting ialah keupayaan untuk universiti cope dengan keadaan ini. Sebab kita tidak mahu berlaku masalah-masalah yang tidak diduga, sebab akhirnya masalah ini akan kembali kepada masyarakat dan juga kepada kerajaan. Beliau juga yakin setiap universiti mampu menilai sendiri keberkesanan dan kepentingan pelajar untuk pulang ke kampus apabila keadaan mengizinkan. Bagi menyediakan peluang kerjaya untuk pelajar, termasuk pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah B40 dan individu berkeperluan khas, Universiti Teknologi Mara UiTM menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan McDonald's Malaysia. Menurut Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Ahmad Masrizal Mohamad, kerjasama itu bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai dunia pekerjaan yang sebenar. Dan yang paling penting ialah bukan soal penganjuran program, sebab semua universiti ada memiliki kerjasama dengan industri. Yang penting bagi saya ialah bagaimana program ini mempunyai satu modul yang bagus untuk membolehkan pelajar yang terlibat dapat membuat transformasi diri mereka sendiri selepas selesai daripada program yang telah mereka lalui. Tambahnya, program itu terbahagi kepada 3 iaitu Management Apprentice Program MAP, Graduate Employability Program GEP dan Internship Program IP. Ia bakal memberi manfaat kepada graduan dari 35 cawangan UiTM di seluruh negara. Usaha itu juga seiring dengan Pelan Strategik Kebolehpasaran Graduan 2021-2025 GRU 2025 dalam mendepani cabaran ketidakpastian masa kini. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Rozia Muhammad Janor berkata, setiap kolaborasi UiTM harus memberi impak dan kelebihan terhadap graduan universiti itu. Apa yang kita buat hari ini adalah satu contoh daripada 3 degrees of separation ni. Maknanya bukan setakat kita tanda tangan. Tapi kita mesti teruskan dengan apa yang Datuk YB sebut juga tadi, mesti ada aktiviti immediate. Maknanya bukan dalam dokumen saja. Jelasnya, peluang itu perlu digunakan sebaik mungkin oleh graduan UiTM demi menjamin masa depan masing-masing. Sementara itu, McDonald's Malaysia menyasarkan untuk menyediakan kira-kira 50,000 peluang pekerjaan baharu menjelang tahun 2026. Pengarah urusan dan rakan operasi tempatannya berkata, peluang itu diberi keutamaan kepada graduan daripada universiti tempatan melalui program yang disediakan. Kita sasarkan dalam 20,000 tenaga kerja kita hari ini, 4 ke 5,000 datang daripada graduan-graduan local university. 4 ke 25% daripada total workforce kita adalah apprentice program. Cuma hari ini kita ada 1,500, jadi kita perlukan 1,000 lagi. Itu hari ini.
Bila kita buka 500 buah cawangan, kita perlukan 50,000 pekerja. Kalau 25%, kita perlukan 10,000 ke 15,000 apprentice setiap tahun. Tambahnya, kolaborasi bersama UiTM merupakan salah satu platform bagi graduan untuk belajar sambil bekerja. Selain cara berkomunikasi, mereka juga dapat mengasah kemahiran kepimpinan dan berinteraksi bersama pelanggan atau pelancong asing. Ia secara tidak langsung menambah nilai kemahiran diri graduan. McDonald's turut menawarkan beberapa program pekerjaan, antaranya program perantisan vocational McDonald's di bawah sistem latihan Dual National SLDN. Mahasiswa di negara ini perlu mempunyai ciri-ciri kepimpinan altruistik dalam diri serta bersedia membantu golongan yang memerlukan bantuan pada bila-bila masa. Kepimpinan altruistik antaranya melalui aktiviti kesukarelawanan yang bukan sahaja membentuk sahsiah dan jati diri mahasiswa, malah dapat meningkatkan keterampilan sebagai seorang pemimpin. Justru bagi melahirkan lebih ramai mahasiswa seperti itu, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (ILEAD) Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama Universiti Tun Hussein On UTHM menganjurkan program kepimpinan altruistik. Program berlangsung sehari dan disertai kira-kira 1,000 mahasiswa UTHM. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya ceramah daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA serta asas pertolongan cemas dan praktikal oleh Angkatan Pertahanan Malaysia APM Batu Pahat. Mereka diajar teknik bantuan pernafasan kecemasan CPR secara teori dan praktikal buat mangsa lemas dan mengalami serangan jantung. Sebab untuk menjadi pemimpin, kita kena ada aspek-aspek nilai-nilai murni. Okey, dan altruistik itu sendiri adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang dia mudah untuk membantu orang lain. Apabila siswa-siswi ini bergraduan, mereka bertebar di seluruh dunia, di seluruh Malaysia, maka ilmu dasar dan juga pemikiran altruistik, pemikiran membantu orang perlu dan mudah disebarkan ke serata Malaysia, serata dunia. Sementara itu, mahasiswa UTHM menyambut baik penganjuran program itu bagi melahirkan lebih ramai sukarelawan. Apatah lagi, universiti itu pernah dijadikan pusat pemberian vaksin PPV tahun lalu. Sepanjang 74 hari Dewan Sultan Ibrahim beroperasi sebagai PPV bermula 15 Julai tahun lalu, ramai kaki tangan dan mahasiswa dari UTHM tampil menjadi sukarelawan. Sekiranya ada sukarelawan yang terbuka, pelajar perlu mengambil peluang tersebut untuk menjadi sukarelawan, sebagai melatih diri untuk menjadi orang yang bertanggungjawab. Sebelum ni kita hanya tahu berdasarkan teori, jadi hari ni kita dapat tengok secara fizikal cara-cara kita nak mengendalikan, cara-cara nak tolong orang tu. Jadi memang slot mengenai kecemasan sangat membantu. Bertemu kembali dalam Buletin Didik. China menyediakan pelbagai kemudahan kepada pelajar OKU yang menduduki peperiksaan bagi kemasukan ke kolej tempatan. Tujuannya bagi memastikan mereka mendapat peluang yang setara dengan pelajar lain semasa mengambil ujian. Antara yang dilakukan ialah dengan membuat persediaan berorientasikan kemanusiaan. Semua pihak berkuasa pendidikan di seluruh China terlibat dalam usaha itu. Dianggarkan sekitar 11.93 juta orang calon mula menduduki peperiksaan itu sejak Selasa lalu. Bagi OKU pendengaran dan penglihatan, bilik-bilik khas disediakan. Untuk calon yang mempunyai masalah pendengaran, mereka dibenarkan membawa alat bantuan pendengaran sendiri. Manakala untuk calon yang mempunyai masalah penglihatan, mereka boleh membawa kanta khas dan lampu ke bilik ujian.
Tempoh mereka mengambil ujian turut dilanjutkan 30% lagi. Di Bandar Changsha, sebuah kerusi dan meja khas disediakan untuk seorang pelajar OKU yang mempunyai masalah untuk membongkokkan badannya. Seramai 8 calon OKU penglihatan menduduki peperiksaan dengan menggunakan kertas ujian tulisan Braille. Mengikut Persekutuan Orang Kurang Upaya China, seramai 14,559 OKU diterima memasuki kolej tempatan di China tahun lalu. Manakala untuk tahun ini, jumlah yang diunjurkan ialah seramai lebih 10,000 orang kurang upaya dan yang berkeperluan khas. Sebuah robot mirip seekor anjing digunakan bagi mengawasi tapak arkeologi Pompei. Robot itu dapat digerakkan di terowong-terowong di bawah Bandar Lama Roman bagi merekod data dan mengimbas masalah yang baru muncul. Juga dikenali sebagai nama Spot, kegunaan robot anjing ini masih di peringkat ujian. Ia dikatakan mampu menyelinap masuk di kawasan sempit dan tidak selamat. Spot dilengkapi kamera 360 darjah di kepalanya. Tujuannya bagi mengesan keadaan tapak dan perkembangan kerja baik pulih di Bandar Lama Roman selepas ia tertimbus berikutan letusan gunung berapi pada tahun 79 Masihi. Pakar berpendapat Spot ialah robot untuk masa depan. Ia membantu melakukan kerja pemeriksaan dengan lebih pantas dan selamat. Bagi lebih berkesan, Spot turut dibantu mengimbas laser terbang yang mampu melakukan imbasan 3D. Okey, hari ini cikgu akan ajar bagaimana membina ayat dengan kata kerja. Contohnya, pandu. Sekiranya kita letak imbuhan jadi memandu. Frasa, memandu kereta ataupun pandu kereta. Untuk membina ayat menjadi ayat tunggal, saya sedang memandu kereta. Mudah kan? Sukan bola sepak kelayakan Piala Asia 2023. Selepas memperagakan persembahan terpuji menundukkan Turkmenistan, skuad Harimau Melaya dijangka berdepan tugasan lebih sukar berdepan Bahrain malam esok. Pada sidang media pra-perlawanan siang tadi, Ketua Jurulatih Harimau Melaya, Kim Panggon, lebih berahsia apabila memperkatakan percaturan yang akan dirangka menentang Bahrain malam esok. Namun beliau menegaskan Malaysia akan cuba mendapatkan mata yang diinginkan. Difficult to open our game plan, but we use full our strategical, tactical to get a point. This is very important. Selepas menjinakkan Turkmenistan dengan kemenangan 3-1 pada aksi pertama kumpulan A, keputusan positif ke atas Bahrain pada aksi kedua di Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok pasti diharapkan peminat. Kekuatan fizikal pemain dan kepantasan bertindak dalam apa jua situasi dijangka menjadi pilihan Panggon dalam menyenaraikan kesebelasan utama Harimau Melaya. Pemain juga nyata sudah bersedia meskipun masih tertanya-tanya siapa bakal diturunkan malam esok. Kita tahu pasukan Bahrain ialah dia orang mempunyai player yang bagus apa semua. Tapi kita tak boleh ambil mudah lah sebab kita dah bermain dengan tim-tim yang berada di ranking atas kita. So bagi saya tak ada yang mustahil lah untuk kami semua cuba mendapatkan keputusan menentang Bahrain nanti. Harimau Melaya kini di tangga teratas kumpulan E mengatasi Bahrain di tangga kedua berdasarkan kelebihan jaringan. Bahrain yang berada pada kedudukan ke-89 dunia menewaskan Bangladesh 2-0 pada perlawanan pertama. Penganjuran Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-20 diawalkan 2 minggu dari 16 hingga 24 September ini. Pembukaan Tamasya akan diadakan pada 16 September serentak sambutan Hari Malaysia. Perubahan tarikh ini juga susulan penundaan Sukan Asia Hangzhou 2022 yang memberikan ruang kepada pihak penganjur menggunakan kemudahan Universiti Awam ketika cuti semester. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo mengesahkan perkara itu sambil memaklumkan mesyuarat jawatankuasa tertinggi SUKMA bersetuju dengan penganjuran 31 jenis sukan merangkumi 445 acara. Jawatankuasa itu juga memutuskan untuk mengurangkan penyertaan minimum kepada 6 negeri berbanding 8 negeri bagi setiap acara. Kita sebenarnya berasa sedikit beruntung kerana apabila Sukan Asia ditangguhkan, pada tarikh tersebut kita gunakan untuk mengadakan SUKMA kerana ianya bersepadan dengan tarikh cuti
bagi pihak universiti yang akan kita gunakan fasiliti mereka untuk penginapan para atlet untuk SUKMA. Jadi ini kita gunakan sepenuhnya, maka sebab itulah juga kita ambil advantage untuk menukar tarikh penganjuran. Tambah beliau, hampir kesemua venue sudah dikenal pasti di sekitar Lembah Kelang. Cuma bagi sukan perahu layar yang akan dianjurkan sama ada di Langkawi atau Port Dickson kerana bertembung dengan acara lain. Majlis melancarkan detik 100 Hari Sukma di Menara KBS di Putrajaya disempurnakan bekas jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei bersama atlet menembak Jonathan Wong dan pelari pecut Azrin Nabila Alias. Logo Sukma dan para Sukma 2022 serta maskot harimau bernama Oyen turut diperkenalkan dan Demi Malaysia menjadi lagu rasmi Temasya. Dijangkakan seramai 10,000 atlet dan pegawai menyertai Temasya kali ini. Tarikh asal Sukma yang akan dianjurkan Kementerian Belia dan Sukan KBS itu ialah pada 29 September hingga 8 Oktober. Lebih 300 peminat sukan Muay Thai dan Taekwondo di Pasir Mas, Kelantan berhimpun menyambut kepulangan dua remaja adik-beradik kelahiran rantau panjang iaitu pemenang pingat sukan SEA di Hanoi, Vietnam, Ahmad Nur Iman Alif Rakib dan abangnya Ahmad Nur Iman Hakim Rakib. Nur Iman Alif 18 tahun memenangi pingat emas acara Muay Thai, manakala abangnya Nur Iman Hakim 22 tahun meraih pingat gangsa dalam acara Taekwondo. Acara sambutan diadakan dengan dua remaja berkenaan diarak bersama paluan kompang dan gendang tradisional dianjurkan komuniti rukun tetangga KRT Sri Rantau Pasir Mas. Meskipun membuat kemunculan pertama di Temasya Dwi tahunan itu, Nur Iman Alif yang juga juara remaja dunia 2021 menampilkan perlawanan cukup bertenaga. Nur Iman Alif cemerlang mengatasi wakil tuan rumah Yu Huang Pi dalam kategori lelaki elit bawah 54 kg. Turut bangga bapanya Rakib Ahmad yang pernah memenangi pingat gangsa acara tinju di Sukan Commonwealth 1998 di Kuala Lumpur dan pingat perak Sukan SEA 2001 juga di Kuala Lumpur. Saya mendidik anak saya, boleh anak lebih pada saya. Saya didik dari kecil dan saya membangga anak berjaya dan dua-dua berjaya. Semoga terus maju jaya untuk negara Malaysia. Rakib berazam untuk terus membantu kedua-dua orang anaknya itu mengharumkan nama negara. Sebelum mewakili negara dalam sukan tinju, Rakib juga adalah seorang jago tomoy atau Muay Thai. Dengan itu, sekian berita mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saksikan klip video lagu Yet to Come, The Most Beautiful Moment, nyanyian kumpulan K-pop Korea Selatan BTS. Lagu itu adalah antara 3 lagu baru yang dinyanyikan oleh BTS dalam album terbaru mereka berjudul Proof. Dengan itu, saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam hormat. 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나